Alright, okay. Assalamualaikum and very good morning. Alright, okay. Okay, welcome back. Saya tahu semua orang tengah dalam mood tengah cuti lagi. Semalam dah masuk kerja balik. Semalam dah masuk kelas balik. Okay, semalam dah masuk kelas balik. So, hari ni kita akan start balik kita punya kelas DAV. Okay, first thing first, just a few reminder Saya dah check you guys punya task yang saya bagi tu. Regarding di Daniel punya cases. Ada masih lagi 16 orang tak hantar. Missing. Saya tahu ada yang saya return balik. Bila saya dah return, tak ada orang dia return balik. Dia tak ada return balik kat saya. Saya dah bagi. Oh, nama banyak ni saya nak sebut seorang-seorang. Jabbar, Itisham, Zul Hakam, Edrin Hadi, Idin, Imran, Firdaus, Afzal, Azim, Muhammad, Daniel Fikri, Muhammad Fakrul, Muhammad Ehsan, Muhammad. You tekan balik yang sama kat button yang set in tu, turn in balik. Macam mana? Ada, sepatutnya ada sebab saya dah return balik pada you, you boleh return balik kat saya. Ada orang post dekat komen tau. Zuhairi, Muhammad Imran, dia tak you tak boleh post kat komen. Kalau you post kat komen, dia assume that you guys tak hantar. You just chat dengan saya je. Dia bukan official. Tak boleh. Komen tu kira maksudnya perbualan awak dengan saya. Yang jawapan teks betul tu baru yang betul jawapan awak. Dia memang bukan post kat komen. Bila saya... Sekejap saya tengok. Missing. Ya betul. Bawah tak ada button tu Kalau awak tekan missing tu jadi apa? Dia patutnya ada satu button yang awak boleh resend balik. Alright. Okay, tak apa. Tapi ramai yang tak tu lagi Alright. Okay, tak apa. Nanti saya dah check balik. Kok saya turn off dia punya switch ke apa, nanti saya akan bagi tahu balik Okay, the rest Yang dah hantar tu okay. Yang mana dah hantar lewat tu pun saya terima lagi. Yang hantar sepapan je. Tahu ayat dia sepapan? Ayat dia sekeping je. Soalan panjang, ayat dia sekeping je. Kebanyakan yang hantar dekat saya semua jawapan buat macam ni, copy paste. You tak relate langsung dengan apa Daniel punya cases. Kan soalan dia based on Daniel was a YouTuber. Dia bagi tahu kat situ soalan dia, you as a multimedia student and also a Daniel friends, please suggest him step by step on how to create a clean content without any copyright issues. You kena bagi tahu Daniel plan dia. Ini you pula cerita dengan diorang, you cakap oh macam ni. Macam ada seorang ni hamba Allah ni. I will not mention the name. But dia punya jawapan using free or no copyright song, or you can make your own song. If you still want to use the song, you can perform you can for permission from the owner. Saya tak faham apa dia cuba sampaikan. Same goes to the video from another source. Itu je dia bagi tahu. Dia tak bagi tahu Daniel tu macam mana, macam apa Daniel boleh buat, bla 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 bla. Jawapan dia is some sort like you are spoke to Daniel. Daniel, first you boleh buat macam ni. Secondly, kalau nak macam ni kan macam ni. Macam you cakap dengan friends tu. That's why saya bagi that kind of punya situation. Ada yang jawab pakai point. Satu apa? Dua apa? Itu pun boleh. Right. Okay, tak apa. Okay. Kita nak continue dulu. Saya nak
saya nak recap balik yang pasal isu copyright tu, sebab hari tu kita miss kelas kan, isu copyright. Saya suruh you baca. Saya ingatkan you guys boleh faham, tapi saya rasa most of you guys masih lagi tidak memahaminya. So saya akan continue kepada kita punya yang tu lah, so at least that you guys tahu sedikit about copyright. Okay, boleh nampak tak screen? Alright. Okay, kita just nak cerita berkaitan dengan sedikit pasal copyright. Okay, macam hari tu saya dah mention berkaitan dengan copyright. Copyright ni dia ada certain thing lah yang memang sangat-sangat very important in making any sort of digital punya form lah. Okay, digital form means everything that currently yang you guys belajar, yang you guys akan buat dalam bentuk digital, memang copyright ni adalah satu benda yang you guys kena take note. Dulu dia tak berapa sangatlah orang ambil. Sebab apa, dulu masih lagi kita boleh control. Sekarang ni digital tak boleh control, sebab everywhere, anywhere, anytime everything is digital. There's no, kita panggil analog lah. Walaupun analog masih ada. Analog tu maksudnya seperti apa? Writing, newspaper, radio, tak ada. Sekarang no control. Everything is digital. Right? Okay. So copyright adalah one of the thing you guys kena tahulah untuk adapt. Okay, copyright issues. So kalau tengok dekat pada slide saya tu ada sort of Ustaz Azhar Idrus punya video yang dia memberitahu berkaitan dengan penggunaan software. Ada orang yang dulu tanyakan dengan saya, dia kata, "Sir, pasal copyright issue, kalau kita gunakan software pirate macam mana? Boleh ke tak boleh dan sebagainya." Okey, dulu zaman saya belajar dulu ini zaman-zaman awal-awal earliest 20s lah kita orang ada software yang dikeluarkan oleh Adobe, tapi dia ada satu tu dikategorikan sebagai education punya purposes. Maksudnya student boleh beli dengan harga yang murah, RM10 untuk satu software, dan orang boleh pakai bila-bila, tak jadi masalah. Okey. Dengan syaratnya dia mendapat license sebagai student sahaja. Dan apabila dia dapat license sebagai student, dia orang tak boleh menggunakan software student tu untuk digunakan kat dalam company. Macam company besar, dia orang ada satu house production ataupun dia orang ada design punya company, dia orang nak gunakan Adobe Photoshop untuk the whole company punya ada 100 komputer. Tapi education punya version tak boleh. Dia orang kena beli yang company punya level lah. Okay. So macam saya dulu, saya ada education punya. So jadi tak ada isu. Tapi problemnya adalah di mana apabila kita membeli yang kita tak beli education version, tapi kita beli yang pirate punya version, dan kita buat duit daripada pirate. Maksudnya you ambil benda yang haram dan you buat duit di atas benda haram. Itu tak boleh lah sebenarnya. Okey. Memang agak lah sebenarnya. Okey, zaman dulu tak ada. Zaman dulu digital ni sangat-sangat kurang lah. Okey. Tapi disebabkan zaman sekarang ni level dah makin lama makin senang untuk orang buat. Dulu software orang nak bangunkan satu software orang ambil setahun tau. Sekarang ni awak nak bangunkan apps tu, dalam 45 minit dah satu apps dah jadi. Dalam 45 minit je satu apps dah jadi. Lepas tu dia akan keep growth. Okay. So kalau kita pre-assume saya tidak mendoakan awak saya tak mendoakan awak, tapi saya ambil sebagai perumpamaan. Awak adalah seorang pelajar. Okay. So you ada dendam dengan somebody lah dekat internet tu yang memang selalu bash you. So apa you buat lah, you menggunakan apps ataupun software yang saya dengar balik saya punya suara. Okay. Alright, you gunakan apps atau software untuk hack orang lain punya phone ke ataupun PC lah. Okay. So you ambil software tu, you masuk dalam dia punya sistem dia, you hack. Lepas tu you curi dia punya account. Katalah for example dia ada 18 juta followers. You ambil dia punya account, tukar nama. Lepas tu dia punya followers tu you kutip, you dapat duit pada you. So you dah seorang student, so you adalah seorang pengguna apps. You pergi pakai apps pirate, you pergi hack orang punya account, you pergi ambil duit daripada account dia. Secara tak langsung benda tu adalah sebenarnya salah. Memang salah dan haram.
Okey. Tambah-tambah lagi itu secara kasar lah, secara kasar. Kalau secara lembutnya pula, macam mana secara lembut apabila kita salah menggunakan kita punya ni okey. Kita ambil satu situasi, okey, satu situasi di mana uh, satu situasi awak adalah sekarang ni semua orang ada apps Instagram, you guys punya YouTube, you guys punya TikTok dan sebagainya lah. Okay, saya ambil yang the most common adalah you guys punya Instagram lah. Instagram, and then because Instagram you guys boleh post video, you guys boleh post you guys punya gambar dan sebagainya. So, you dekat Instagram, target you adalah you nak dapatkan banyak followers. Betul? Okay. So, bila you plan untuk dapatkan followers yang banyak, because once you guys dapat gather numbers of followers, you guys akan di paid. Maksudnya ada satu produk akan bagi you paid untuk you guys dan sebagainya lah. So, untuk dapatkan paid punya tu, apa you guys buat adalah, kata macam for example, you nak promote telefon. Okay, nak promote telefon. So, one of it you nak promote telefon. So, telefon ni, you tak ada sebenarnya tau. Memang you tak ada phone ni, tapi you nak promote telefon ni, kata telefon ni baru keluar. Apa you buat? You pergi kat orang lain punya footage ataupun orang lain punya gambar, you ambil, you tampal kat video you. You letak kat Instagram you. Tapi gambar tu bukan gambar you. Gambar tu gambar orang lain. You ambil kat internet dan sebagainya. Tanpa minta permission dia. Okay, once you dah buat benda tu, tiba-tiba company tu approach. Kita orang approach you, kita nak bagi you duit dan sebagainya. Bla. So, duit yang you dapat tu sebenarnya adalah duit haram. Sebab you ambil orang punya untuk menggunakan jualan atas produk you dengan cara yang tidak sepatutnya. So, at least paling-paling kuat pun you kena minta permission. Bla 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 bla, saya di sini nak minta menggunakan gambar. Bla bla bla, saya dekat sini nak minta menggunakan video. Itu secara lembut lah kita salah menggunakan internet. That's why sekarang, zaman-zaman sekarang ni, apa benda yang buat kat internet ni sangat-sangat bahaya. Even though kalau awak video awak salah cakap pun memang sangat-sangat bahaya. Alright, okay. That's why ada copyright. Kita belajar berkaitan dengan copyright supaya kita tidak salah lah, ada salah laku dalam kita punya kita punya multimedia elemen yang kita buat lah dekat internet Okay. So dekat sini juga kalau tengok dulu pernah ada case yang di mana yang the biggest issue kita adalah berkaitan dengan perisian cetak rompak. Dulu CD adalah satu mekanisme lah untuk kita beli software. So CD. So orang boleh duplicate CD cetak rompak, filem dia cetak rompakkan dan sebagainya, DVD pun dia cetak rompak dan sebagainya. Dulu memang banyaklah kes-kes. Okay, dulu dalam bentuk ini kita panggil dalam bentuk hard copy digital. Sekarang ni dah tak ada dah ni. Sekarang ni orang semua streaming. Benda ni memang tak boleh dielakkan lah. Okay, so one of the biggest yang pernah berlaku dekat Malaysia adalah yang di mana adalah masa nak keluarnya cerita ni lah, KL Gangster 2. Yang di mana isunya adalah orang yang ditugaskan untuk menghantar ataupun mendeliver video ataupun filem tu telah salah guna dan telah menyebarkan filem sebelum date keluar tu dekat Facebook. Jadi semua orang dapat tengok. Sebenarnya dia ada personal issue dengan production. So dia telah terjerumuslah membuat ke jalan yang salah lah. Tapi dia orang dah berbaik-baik semula, dah selesai ikut jalan yang elok. Memang kedua-dua belah pihak sebenarnya ada masalah masing-masing lah. Okay. Okay. So ini yang berlaku masa KL Gangster 2. Okay, dalam kita punya copyright. You guys semua okay tak ni? Alright. Okay, alright. Kalau ada masalah, tolong bagi tahu Okay. Dalam kita punya ATA untuk kita punya copyright, okay, kita di cover di bawah ATA Komunikasi dan Multimedia. Ini yang dulunya. ATA Komunikasi dan Multimedia 1998. Okay. Yang di mana di bawah section sampel dia kalau tengok situ Okay, section 211 larangan terhadap pemberian kandungan lucah. Okey. So orang yang melanggar subsection kurungan 1 adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-dua dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari dan sebahagiannya daripada sehari kesalahan diteruskan selepas pensabitan. Okey, kata macam for example
Kita tak tahu. Ni benda ni yang memang kadang-kadang terjadi kat kita lah. Alright, okay. You dalam kawan-kawan you ada group. Tiba-tiba ada one of you kawan tu post gambar. Bukan gambar lucah 100% lah. Dia gambar separuh lucah pun tak apa. Tiba-tiba you forward dalam grup ramai. Tiba-tiba ada orang tu macam rasa tak berapa selesa. So dia pun pergi report. Dapat detect kata, oh orang ni buat, orang ni pergi sebarkan. So bila dia sabitkan kesalahan, anda boleh didenda RM50,000 ataupun anda boleh dipenjara tidak melebihi setahun. Itu baru hantar gambar dia. Gambar lucah tu atau dia sebenarnya bukan gambar orang tak berbaju Kalau gambar tunjuk jari tengah pun dikira sebagai gambar lucah. Okey. So sangat-sangat bahaya sekarang. Betul. Jikalau awak ada gambar, tunjuk gambar jari tengah, itu pun dikira sebagai gambar lucah. Okay. So awak kena fahamlah terms gambar lucah ni apa yang dimasukkan. Gambar tidak berpakaian ni apa yang dimasukkan dan sebagainya lah. Okay. So kita ada beberapa akta. Kalau awak tengok kat depan ni satu adalah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional 1991, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perkhidmatan Pos, Peraturan Tantangan Digital dan juga Akta Perlindungan Data Peribadilah. So kita di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Okey. Yang di mana kita ada company ni iaitu SKMM. Okey, ataupun dikenali sebagai MCMC Multimedia Commissioners, Malaysian Multimedia Commissioners, apa dia punya tu? Okey. SKM, Sekolahan Jaya Komunikasi dan Multimedia. Betul lah. Multimedia Commission, benda lah saya lupa MCMC tu. Tapi inilah dia punya subsidiary company yang di-hire oleh government untuk kontrol everything. Okay. So jikalau awak ada apa-apa berkaitan masalah jenayah dengan internet ataupun cyber, inilah orang dia akan cari. So kalau awak pre-assume lah, okey, jikalau kata awak pre-assume, dia kata, alah saya bukan ada buat salah apa benda pun, saya sekadar sebar-sebar gambar je, ataupun saya hantar tag-tag je kan. You jangan ingat bila awak hantar tag siapa dia orang tak boleh detect diorang ni sekecil-kecil lubang pun dia boleh tahu awak ni dekat duduk kat mana. Jangan ingat kalau kata, alah bukan kat dalam WhatsApp tu ada encrypt. Yang WhatsApp kata encrypt. Tak. Kalau macam sebenarnya tak. Dia sebenarnya dia orang boleh detect siapa yang mula-mula the first founder yang hantar kalau ada mesej berantai-rantai, dia orang boleh detect kat mana mesej tu mula-mula terjadi. Dia orang ni memang sangat super power. You jangan ni kalau awak pre-assume dia orang ni sebenarnya komputer pun macam komputer kita, tak. Dia orang punya way much more better. That's why kalau awak tengok kebanyakan baru-baru ni saya rasa early start daripada 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas lah, apabila kita ada case yang di mana orang start viral benda tu dekat Facebook ataupun orang start viral something benda tu dekat Twitter. Okay. So dia viral pagi, tengah hari tu dah dapat tangkap. Dia kejap je. Kata macam for example, viral ada ni. Okey, awak tengoklah tengah hari. Tengah hari kan confirm polis dah sampai rumah. Kalau dulu kes dia memang akan ambil masa lah 2-3 hari baru jumpa. Tak ada. Sekarang ni awak viral je pagi, dia dah masuk sebab dia orang ada traffic tau. Dia boleh calculate traffic macam kita lah bila kita post something kat Instagram. Bila kita post something kat Instagram, setiap kali orang tekan like gambar kita lah, like. So bila you pergi balik ke Instagram dekat main story, okay, you tengok balik gambar you masuk tak yang the highest traffic tu. Selalunya bila kita tekan home, kita nak search new, kita akan nampak discovery lah. Kita akan nampak siapa yang paling sekarang ni traffic paling tinggi, orang duk like gambar dia. Okay. So macam bila diorang buat posting, bila posting tu banyak orang share like ataupun orang baca, diorang akan tahu okey traffic ni sekarang tengah isu dah isu ni. So dia tengoklah kat mana. Dia sebenarnya diorang tak boleh buat kerja tanpa report. Katalah for example ada case di mana for example case kita ambil satu case, okey kereta hilang. Katalah kereta hilang. Dalam kereta tu ada bayi. Okey. So kecoh lah kat satu Malaysia. Kes pagi tadi ada kereta hilang, dalam kereta tu ada bayi, tolong sebarkan. Juga sebar. Tapi tak ada orang buat report kat polis. Memang tak ada orang buat report. So diorang tak akan bekerja apa-apa. Diorang assume itu bukan kes.
Diorang akan start mula bekerja apabila ada report daripada pihak berkuasa meminta bantuan daripada SKMM untuk cari, okey, kat manakah lokasi kereta ni sebab ada orang report. Kalau tak ada orang report, dia assume kes tu tak ada. Sebab kadang-kadang bila orang start share, oh ni kes 2-3 tahun lepas. Ini kes ni. That's why diorang tak masuk campur. Tapi saya bagi tahu SKMM ni dia punya level dia dapat je report, dia terus boleh cari detect awak kat mana dan sebagainya. Awak jangan presume yang kata, alah sir, saya sebenarnya saya duduk kat kampung sir. Yes, duduk kampung. Saya punya phone, saya off dia punya GPS sir. Tak. You punya phone GPS, you tekan off. Tapi dia always on sebenarnya. Always on. Jangan ingat awak punya GPS awak off Dia always on. Dia always on. Nak selamat memang you, kalau pernah tengok kan cerita cerita apa kalau dalam filem-filem ni dia orang ada cerita macam CIA, cerita macam Mission Impossible, kan dia orang bila ada device apa benda semua dia orang tak pakai. Bukan seperti gadget macam mana? Kalau awak tengok dalam cerita James Bond, cerita cerita James Bond, sorry. Cerita Mission Impossible. Tengok tak Mission Impossible? Ada kan? Okey, kalau pasal cerita Mission Impossible, dia orang tak pakai dia orang punya phone yang ni tau. Diorang ada diorang punya own phone, dan bila diorang nak buat call, diorang ada phone diorang. Lepas tu bila diorang nak buat call, diorang tak pakai cellphone tau, diorang pakai public phone. Dia pakai yang lain, maksudnya talian. Kenapa dia pakai talian? Sebab apa? Talian tu dia boleh masukkan satu secret code. Yang secret code tu akan tukar laluan tu pergi ke laluan yang lain. Dia tak pakai yang main punya laluan. Jadi orang tak boleh tap. Tap tu maksudnya orang tak boleh masuk cross you punya line. Nak dengar apa you cakap. Kalau kita menggunakan ni, pakai satellite, sebenarnya orang sebelah sana boleh tap awak punya line dan dengar apa awak cakap. So that's why kalau awak tengok dalam cerita filem-filem tu, dia tak pakai ni, apa nanti ada orang tap dan sebagainya, orang dapat detect kita kat mana. Memang betul, itu betul. Sebab dalam phone awak ni memang semua ni lah dah. Saya ada tengok satu dokumentari dekat YouTube. Awak kalau ada free masa, awak carilah, ada seorang mamat ni dia buat 2 test tau. Ada orang cakap setiap telefon kan ada GPS. Betul kan? Ada GPS. Dan GPS kita boleh on ataupun off kan. So ada orang kata, okey, bila kita off kita punya GPS, ke mana kita pergi orang tak boleh detect. Okey. So apa dia buat adalah dia bagi tahu, dia kata bila kita off phone, okey, bila kita off phone dan bila kita on phone, sebenarnya kedua-dua ni GPS detect walaupun awak off awak punya phone. So apa dia buat? Dia buat testing. Satu phone dia on macam biasa, satu phone dia off. Off tu bukan silent tau, dia memang off terus. Okay. So dia pergi berjalan naik kereta, pusing jalan dekat area sana. Lepas tu dia patah balik, dia ambil phone yang on tu, dia masukkan data, dia keluar, okay, route mana dia pergi dan sebagainya. Right? Okay. So itu memang confirm lah sebab ada GPS punya signal. Lepas tu dia ambil phone yang dia off tu, dia cucuk dengan komputer, dia tarik balik data, dia dapat exactly sama macam phone yang dia on tadi. Bezanya phone tu off. So jadi sebenarnya dekat mana awak pergi, selagi phone tu ada dengan awak, selagi tu dapat detect awak. Bezanya yang ni kita boleh call direct. Saya boleh dapat tahu awak kat mana. Kalau phone yang dah off tu, saya tak dapat tahu direction dekat mana selagi saya tak dapat device ni lah. Maksudnya device ni macam black box. Dah dapat device ni baru tahu awak punya lokasi kat mana. So jadi kalau macam for example you off you punya phone, selagi you tak buka, orang tak tahu lokasi mana. Tapi once you guys dah on je you punya phone, data semua tu di-send pergi kat cloud. So dia tahu you pergi mana, you buat apa, lokasi mana, apa benda semua akan tahu. So careful sangat-sangat careful. That's why kadang-kadang bila kita nak ambil apps dan sebagainya, kita kena baca dia punya terms dia. Dulu kan ada kes ni, ingat tak kes yang baru ni, Zoom. Sebelum saya pilih nak buat apa, Google Classroom tu kan ada Zoom kan. Zoom kan ada isu di mana dia collect orang punya data, dia curi orang punya data. Huawei pun ada kes dia curi orang punya data. Right, okay. Kenapa bila jadi macam tu, apa masa you nak sign nak pakai apps tu, you tekan yes, you tak baca pun.
Sebenarnya dalam yes tu bagi tahu kita akan ambil punya data ni sebagai kita punya references apa benda lah. So jaga-jaga. Itu yang sekarang ni berlaku peperangan antara Amerika dan juga China, isunya pasal data lah, data. Sebab dia orang kata dia orang tak ambil data. Sebenarnya dia curi data tapi secara yang kita tak nampak. Okay, so Malaysia ni kita di cover di bawah SKMM. Okay. So SKMM ni lah yang akan control everything. So jadi kalau macam for example if you need to report something, you guys just directly SKMM kata for example, oh you punya Facebook kena hack. Ada orang post something bad dekat you guys punya wall yang menyebabkan orang lain marah dengan you. So you straight directly report, bagi tahu buat report polis dulu. Kena buat report polis dulu You buat report polis dulu, lepas tu baru pergi forward dekat SKMM. Ini report polis saya dah buat dan saya tak post benda-benda dekat saya punya Facebook. Facebook saya telah dihack. Nanti diorang yang akan buat siasatan, diorang akan dapat tahu macam mana. Alright, okay. So no worries. Memang kita ada badan yang akan jagalah, tapi you jaga-jaga apa benda you tengah buat, apa benda you tengok, semua diorang dapat detect. Alright, jangan kata, oh saya pakai VPN. Tak. You pakai VPN ke, you pakai DPN ke, semua dia boleh detect. Ah, ah, jangan Alright, okay. So, benda-benda, okay, ataupun jenis-jenis kerja ataupun jenis-jenis benda yang kita protect lah, yang dijaga di bawah Arta Multimedia ni, okay. Salah yang pertama adalah literacy work, okay. Lepas tu musical, benda-benda muzik. Lepas tu artistic, filem, sound recording dan juga broadcast. Semua benda ni di cover di bawah kita punya Multimedia Act. Okay, you guys buat music yang minggu lepas, 2 minggu lepas you guys buat music tu, tu di cover. You guys buat drawing, you guys buat fotografi dalam artistik, ataupun you adalah penghasil filem, you buat video kat YouTube dan sebagainya, you buat sound recording ataupun you guys broadcast. Benda-benda ni, semua benda ni dijaga di bawah protection. So in case katalah for example you ada buat lagu yang saya suruh buat you 2 minggu lepas tu, tiba-tiba you post kat YouTube dan suddenly ada orang ambil lagu you tu, orang pakai tanpa minta permission you boleh saman dia sebab mengambil lagu you tanpa minta permission. Dia boleh saman dia di atas dasar lagu ni saya buat dan orang tak boleh pakai. Sama juga macam yang lain, lagu ni orang buat, tapi lagu ni orang lain buat tapi you tak boleh pakai. You nak pakai, you kena minta permission dia. Alright, okay. So be careful lah guys Okay. So that's why kadang-kadang bila you guys buat video dan sebagainya, you guys cuba nak masuk lagu yang orang punya, dia tak bagi. Dia kata, oh kita orang detect copyright defragment apa benda dan sebagainya. So you guys kena careful lah that kind of punya things. Okay. Okay, kesan-kesan ataupun sebab-sebab copyright issue ni menjadi satu benda penting lah. Okay. So you guys tahulah, salah satunya menggunakan orang punya material. You guys guna orang punya lagu, you guys pakai orang punya video. Lepas tu you guys copy, duplicate without permission. Copy dengan duplicate tu bukan bermaksud you guys ambil idea. Idea tak ada masalah, you guys boleh ambil idea orang. Copy dengan duplicate adalah di mana maksudnya you ambil seketul-seketul orang tu punya. Like for example, lagu, dia dah buat lagu, you ambil seketul lagu dia, you jadikan you guys punya, you cakap you guys punya lagu. Ataupun orang tu buat video yang dia dah shoot, dia dah post kat YouTube tu, you ambil, you potong, you masuk dalam video you. Yang tu tak boleh. Kalau macam for example lagu awak boleh ambil lagu orang dengan syarat you kena tukar dia punya voice. You guys tak boleh pakai voice dia. Okay, you kena pakai voice you sendiri ataupun you pakai voice orang lain. Tak boleh pakai voice yang di original. Sebab voice yang di original telah di copyrightkan dalam sistem. Okay, ataupun awak jual. Ataupun awak claim, kata orang ni, oh ni saya punya. Macam for example, you guys ada kawan-kawan you guys ni adalah jenis traveller ataupun vlogger. You pun baru nak start vlog. Tapi dia tak nak berjalan. You duduk kat rumah. So you nampak kawan-kawan you post gambar kat Instagram. You ambil gambar dia yang cantik-cantik, you post kat Instagram you tulis, oh seronoknya duduk kat Dubai. Padahal itu adalah kawan you punya. Salah tu sebenarnya. Alright, okay. Tak boleh. Okay. Walaupun sikit. Saya ambil sikit je berapa saat je. Memang berapa saat pun orang kira dia punya amount dia. Okay. Lepas tu reproducing other person punya material. Okay, reproducing ni macam for example buku.
Ramai orang masih lagi tidak memahami pasal buku Dulu orang selalu kalau ada buku teks benda, you guys malas beli, you guys pergi kedai, you guys ambil, you guys photostat, betul? Buku-buku nota ke, you guys photostat. Okay. Sebegitu Alright. Uh, Dekat Malaysia ni sebenarnya masih lagi tak menjadi isu berkaitan dengan photostat buku Kalau you guys pergi library, you guys ambil buku, you guys kata saya nak photostat bahagian sekian-sekian, memang tak jadi isu Tapi jikalau ada antara you guys nanti later on yang tiba-tiba diberi peluang untuk sambung belajar ke luar negara, either Australia ataupun UK, you guys jangan terkejut dekat sana diorang ada satu, kita panggil sebagai satu rules, yang di mana awak tidak dibenarkan untuk memfotostat buku. Awak tak boleh photostat buku. Kenapa? Sebab buku tu adalah hak orang. Orang yang menulis buku tu adalah hak orang tu. Awak tak boleh photostat. Kalau awak nak, awak kena beli. Memang kalau for example kalau awak pergi library besar, awak ambil buku tiba-tiba awak minta photostat, memang dia orang marah. Dia kata tak boleh photostat. Awak nak, awak kena beli buku. Itu sistem dia. Awak tak boleh photostat. Tak, awak dah beli, tapi awak tak boleh photostat. Memang dia orang tak bagi photostat buku. Tak boleh. Sebab sana memang sangat-sangat, sana dia punya rules dia sangat-sangat strict. Okay, sana sangat-sangat strict. Okay, UK dan juga Australia. Diorang tak menggalakkan this kind of punya things lah, sebab buku adalah masih lagi ke dalam copyright issues. Okay, macam kat Malaysia ni, alah buku je, bukan ada apa benda kan. Right, diorang sana tak boleh. Awak tak boleh photostat. Itu salah dari segi undang-undang diorang lah. Okay, tapi nanti awak akan tahulah. Okay, dan last sekali, downloading without permission from the owner. Bila cerita pasal download ni, okay. Alright. Berapa ramai sini yang memang kaki torrent? Berapa ramai sini kaki torrent? Torrent ni, dia pergi dekat torrent punya site, dia pergi ambil movie, dia download, software dia download, game dia download, manga dia download, hentai dia download, semua dia download. Lepas tu hard disk dia 1 tera penuh je. Barang-barang download kan. Alright, okay. So sebenarnya awak tak boleh download. Sir, saya download movie. Tak boleh download movie. Sir, dia pergi post buat apa? Tu sebab saya download. Memang dia pergi post. Tapi awak tak boleh download. Salah dari segi undang-undang. Sama tak macam undang-undang Islam kita letak. Awak tak dibenarkan macam ni. Sekejap, saya nak ambil satu idea. Okey, kita ambil ni segi Islam ni terlampau ni string. Okey, kita ambil undang-undang jalan raya. Awak tak dibenarkan untuk melanggar traffic light, tapi awak langgar tak? Awak tahu salah kan? Salah kan langgar traffic light kan? Tapi tak tapi langgar, awak langgar tak? Tak apa, langgar je. Tak boleh memang dia kata, sir, traffic light merah orang tak ada. Saya lalulah. Yes, betul. Sama kan lah. Dia upload kan tu. Tapi itu pula pada awak nak download ke tak download. Tapi sebenarnya salah. Kerana bila awak download, awak tidak membantu perkembangan industri filem tu sendiri. That's why industri filem Malaysia ni macam down. Alah, sir, industri Malaysia cerita macam hampir apa benda. Yes, betul. Memang cerita Malaysia ni macam hampir. Tapi kalau kita tak ada kita yang orang kita Malaysia sendiri nak criticizekan dia orang, nak kata, oh, ini tak bagus, ni tak bagus, ni tak bagus, tak bagus. Sampai bila dia nak improvise? Kita lah kena bagi tahu. Okey, filem ni tak bagus. Oh, filem ni macam ni, filem macam ni. Kalau boleh buatlah macam ni, macam ni. Kalau boleh buat macam ni. So dia orang dengar feedback, dia orang improvise. Benda-benda macam tu. Ini tak, bila orang buat tu senyap. Tak apalah, malas aku tengok cerita Malaysia lah. Biar aku tengok cerita Avengers lah. Malas aku tengok, biar aku tengok Spider-Man lah. Yes. Realiti dia macam tu. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena membantu filem industri. That's why tidak digalakkan untuk download. So you guys kena pergi wayang tengok. Itulah hasil kerjanya yang orang-orang kita dah buat. Alright? Okay. So download. Download tu lah satu-satu benda yang sangat-sangat crucial lah. Ramai orang tidak memahami realiti dia macam mana. Alright? Okay. Okay. So dekat YouTube
Dekat YouTube ini adalah kesan dia, saya tunjuk sikit kesan dia. Okey, jikalau apa yang akan berlaku jikalau menggunakan orang lain punya sound. Okey, kalau tengok kat YouTube ni ada dia punya screen dia. Video awak akan keluar tapi dekat bawah tu awak punya sound tu akan di-mute-kan. So bila dia dapat detect, dia kata dalam video awak ni ada mengandungi kandungan daripada orang lain yang telah copyrightkan benda tu. Awak ada dua option, either awak dispute ataupun awak mute awak punya video ataupun lagi satu awak delete lah awak punya video. Okey, dispute ni adalah di mana dia akan bagi awak time yang di mana awak pergi contact balik dengan owner dia, owner of the lagu tu, kata for example lagu, bagi tahu nak menggunakan part of dia punya lagu dalam video awak untuk uh, apa sebahagian daripada video tu lah. Okey. Kalau dapat kelulusan lepas video awak okey, tak masalah. Kalau tak nak, awak masih nak maintain sama, dia kata boleh tapi dekat bahagian tu dia akan mute kan. Kira awak dengar sound tiba-tiba kat bahagian tu tak ada sound. Lepas tu dengar balik. Itu yang YouTube buat. Kalau rasa macam bila orang dengar awak letak banyak-banyak sangat lagu orang, hampir ke semua video awak tu kena mute. So the end of the day result dia awak kena delete lah. Itu yang tak boleh. Okay. So ini adalah dekat YouTube lah. Okay. So ada platform-platform lain juga selain daripada YouTube. Kita ada Vimeo, kita ada Facebook. Okay. So tiga-tiga ni lah, YouTube, Vimeo dengan Facebook ni lah sebenarnya platform yang di mana dia memang betul-betul menjana duit. Okay. So ramai orang sekarang ni nak menjadi YouTubers. Kenapa nak menjadi YouTubers? Sebab bila nak jadi YouTubers boleh buat duit. Buat YouTube je, post video je, cukup je guys punya benda yang dia tu, dah boleh buat duit, Okay. Tapi bila you buat duit you tak boleh buat dengan pakai orang punya barang. You kena you punya own sendiri. That's why sekarang ni YouTube dah makin lama makin susah. Dulu YouTube senang, sekarang makin lama makin susah YouTube sekarang ni. Alright, okay. Sangat-sangat susah. Dulu saya masih ingat jap. Ada lagi tak ni? Okay. YouTube sangat susah okay. Saya masih ingat dulu masa the earlier stage, awak tak payah ada 1000 subscriber, awak perlukan 1000 hours je tontonan awak mesti ada 1000 jam. Lepas tu dah settle, duit awak punya YouTube akan dibayar. Sekarang tak ada, awak kena ada 1000 subscriber, lepas tu awak kena ada 4000 hours tontonan baru awak boleh dibayar. So bila awak dibayar tu, awak kena faham lah, dibayar tu bermaksudnya awak punya setiap apa benda awak buat tu semua orang akan tengok, nanti ada keluar iklan dan daripada iklan tu dia akan dibayar. So bayangkan kalau macam for example awak menggunakan orang punya barang untuk awak buat duit, memang senanglah hidup macam ni Dosa sekarang kebanyakannya content creator ni semua buat video sendiri. Okay, ada orang tak pakai orang lain punya. Lagu pun buat sendiri. Even though macam saya dah ajar awak menggunakan BandLab tu, saya rasa tak ada isu kot kalau awak nak buat lagu sendiri sebab lebih senang kan. Sebab tekan dia jadi lagu kan. So boleh masuklah awak punya YouTube sendiri. Alright, okay. So far okay? Alright. Okay. Okay. Okay, yang ada juga isu yang di mana dia orang maintain lagu yang sama tapi dia tukar pitch. Pitch tu pun boleh. Kadang-kadang dia menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Dia orang downkan dia punya tone pitch, ada dia orang upkan dia punya tone pitch. Sebab apa? Dalam YouTube, once you guys dah hantar video, dia akan splitkan audio dengan video. Dia akan asingkan. So, bila kita splitkan audio, dia akan nampak waveform tau. So, dalam waveform tu, dia akan search dalam library. Ada tak waveform yang sama dalam awak punya waveform tu? Kalau ada sama, dia akan detect. Oh, yang ni ada lagu orang dalam you guys punya waveform. Dia akan bagi tahu. Itu dulu sound Tapi sekarang ni apa YouTube boleh buat? YouTube boleh dapat waveform untuk video. So video awak pun dia akan tukar jadi waveform RGB. So dia tengok dalam video awak, dia akan matchkan dalam dia punya library mana ada video yang sama dalam video awak. Exactly the same. Bila ada siap, dia akan tahu ini adalah you copy orang punya, ini you copy orang punya. Itu sangat-sangat bias. Kan that's why kadang-kadang kalau tak percaya, awak ambil video orang, awak potong, awak tempel awak buka video awak. Tengok mesti kena copyright. Sebab sekarang dia dah detect video. Video pun dah detect dah.
ada copyright issue pasal video kalau ambil orang punya. Okay, bukan sound saja. Okay, so saya rasa daripada awak ambil orang punya, better lah buat sendiri. So in case kata macam for example, bila awak buat sendiri nanti tiba-tiba ada orang minat, oh saya suka lagu dia ni, you charge lah dia, atas dasar apa, you punya own work lah, itu je. Alright, okay, boleh? Right, okay. So macam mana kita nak prevent? Jikalau ada copyright issue ni, nak prevent, macam mana kita nak elakkan benda ni terjadi dan sebagainya. Alright, okay. So first, kita always lah kena alert dengan current issues. Okay, kena tahu apa the latest, apa masalah yang berlaku dan sebagainya. Orang sekarang buat apa tengah trending, supaya kita tak apa, tak tertinggal jauh. Okay, current issue lah, macam for example, sekarang ni apa yang boleh ada kat YouTube, apa yang tak boleh ada kat YouTube, macam mana nak kat sini, macam mana kita nak buat live kat FB. Dulu FB boleh macam ni, sekarang tak boleh. You guys kena tahu the current issue, apa yang boleh dan tak boleh. Lepas tu bila kita buat kita punya multimedia things ni, put aside lah you guys punya personal interest. Walaupun you guys buat untuk personal, tapi put aside personal interest. Maksudnya jangan put you punya anger tu kat dalam you guys punya kerja. If you put you punya anger dalam you guys punya kerja, memang tak akan jadi apa-apa. Macam for example, you dalam production, you ada some bad communication dengan you guys punya co-workers. So jangan masukkan you punya anger dengan co-workers dalam you punya kerja. Itu akan jadi masalah. Alright, okay. Lepas tu, stay away from sensitivity. Okay, sensitivity ni satu isu yang memang sangat-sangat orang selalu perkatakanlah. Sensitivity issue ni termasuk semua, religious, political issue, religious issue, money making issues, salary issues dan sebagainya. Benda-benda ni tolong elakkan. Try to be as neutral as possible. Macam for example, sekarang ni tengah isu pasal politik. Orang ni masuk mahkamah, orang ni kena penjara, orang ni masuk penjara. Kalau aku buat video ni, confirm orang akan klik. Macam you nak buat clickbait lah. You buat clickbait, you gunakan. Tolong jangan buat macam tu. Macam for example, baru-baru ni ada kes yang YouTuber daripada Sungai Siput tu. YouTuber yang masak tu. Okay, Sugu Pavrita, right? Okay, so isunya adalah di mana dia telah mendelete semua video dia di YouTube. Okey. Bila dia dah delete semua video di YouTube, apa orang buat? Orang lain pergi buat clickbait punya video. Faham tak clickbait? Dia buat semua letak depan tu sugu. Jadi orang akan cari, kenapa sugu delete video? Ini sebab dia, sebab pergaduhan semua. Orang tu baru nak berbaik-baik dengan dia punya family dia. Korang buat clickbait macam tu, bila orang ingat, apa benda yang berlaku dengan sugu, you cerita, lepas tu you bawa masuk dalam you punya video. Maksudnya you mempergunakan current sensitivity issue kat situ. Elok orang tak tahu. Katalah macam for example, saya bagi dia idea lah. Isunya adalah di mana, kalau kata for example, masalah pertama dia lah. Katalah masalah pertama, siapa ada kat sini ya? Saya ambil Ehsan lah, Ehsan. Saya ambil Ehsan. Okay. Isunya Ehsan Ehsan punya Xbox meletup. Itu je isu dia. Xbox Ehsan meletup. Okay. Bila Xbox Ehsan meletup, so Ehsan biasalah dia fell down. Dia, Xbox aku beli mahal. 3-4 ribu tiba-tiba meletup. Datang kawan rumah dia, pergi buat tweet. Dia kata, weh, Ehsan punya Xbox meletup. Seorang datang kawan lain buat, weh, Ehsan menangis, Xbox dia meletup. Yang nombor 2. Datang nombor 3, weh, gila, aku tengok Ehsan ketuk-ketuk kepala dekat dinding. Ehsan ketuk-ketuk kepala kat dinding? Apa pasal? Datang kawan dia keempat. Dia berkata, weh, Ehsan aku tengok Ehsan pegang pisau dekat tepi Xbox. Nampak tak cerita jadi lain. Mamat tu baru nak betulkan dia punya realiti dia macam mana. Dia baru tengah sedih. Korang buat cerita-cerita macam tu. Lepas tu dah masuk 4 ke 5 orang. Dah maksudnya yang 4 kawan-kawan dia dalam rumah ni pergi post buat Twitter. Dia daripada Twitter tu buat lagi cerita-cerita.
Aku dengar tweet kawan dia kata macam ni. Aku assume that Ehsan sebenarnya ambil pisau dan cuba ketuk-ketuk dinding depan Xbox dia. Ataupun Ehsan ambil pisau dia cucuk-cucuk Xbox dia. Lepas tu dia hentak kepala dia kat dinding. Ehsan mental lah. Dah. Dah jadi tajuk cerita dia Ehsan mental sebab main Xbox. Awak awak nampak tak dia punya key apa dia punya effect dia bila jadi macam tu kan. Itu that's why itu yang tak boleh sebenarnya. Okey. Sangat-sangat bahaya. Alright? Okey. Sangat-sangat bahaya. So be careful. Bila anything happen, tolong be careful. Jangan macam ni lah tak boleh. Dia ada certain thing kita boleh discuss on internet. Ada certain thing kita tak boleh discuss on internet. Right? Sangat-sangat bahaya bukan kata, "Sir, boleh saya tanya internet?" Yes, you can ask anything questions on internet. Tapi once you ask anything, you guys kena ready to terima apa you guys akan terima dekat internet. You guys tak boleh kata, jawapan dia macam ni, dia sepatutnya kena macam ni. Tak. Jawapan internet adalah various, boleh jadi macam-macam. Problemnya adalah di mana bila you guys menggunakan internet sebagai you guys punya live references. Itu masalahnya. Tak boleh tau. Bukan kata tak boleh, sorry. Bukan tak boleh. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan menggunakan Google sebagai live references. How to get a boyfriend. You pun pergi kat YouTube. Okay, you kena look flawless, you kena jadi cantik, badan kena seksi dan you pun ikut. Okay, alright. At, ha. Ataupun macam for example lagi, how to become handsome boy. Kena macam ni. Okay. Yeah. Lepas tu you get some issues. Macam for example, tiba-tiba tangan you berdarah, terpotong dengan pisau dekat certain area. Okay, tangan berdarah, apa nak kena buat? You tulis kat YouTube. Hands cut by knife. How to deal. Dekat dalam YouTube dia tulis guna plaster, sapu dengan air, bla bla bla. Tapi dia tak bagi tu pun kedalaman tu macam mana. You assume bersama. Lepas 2-3 hari tangan you bernanah. Bila bawa hospital tanya, kenapa tak datang hospital? Saya refer YouTube je. Kalau refer YouTube, baik hospital tutup. Tak payah tengok, tak payah pergi hospital, tutup je, buka je YouTube. Semua ada kat sana. Kan? Tak boleh. Dia ada certain thing kita boleh refer, certain thing kita tak boleh refer. You guys kena pergi tengok reality dan sebagainya. Alright? So tolonglah jangan rely everything dekat dalam YouTube. Dekat Google. Jangan rely everything. Sometimes benda-benda tu you guys kena ada self experience. Kena buat sendiri. Okay? Tak boleh tengok macam ni. Macam for example, macam mana how to swim, learn how to swim. You buka macam ni cara nak berenang. Macam ni cara berenang. Lepas tu dah tutup. Lepas tu bertanya, kau tahu berenang? Tahu? Macam mana kau tahu berenang? Aku tengok YouTube. Kau pernah berenang? Tak. Tapi aku tahu macam mana berenang. Macam mana awak tahu yang awak berhenti berenang kalau awak tak pernah berenang? Itu yang sekarang tengah risau. You akan ajar anak you, macam ni naik basikal? Buka di YouTube. Tengok macam ni naik basikal. Betul? Kalau awak tak percaya, awak tengok time raya. Time raya balik, ada anak-anak buah awak ke siapa yang ada abang yang ada anak ataupun anak-anak sepupu sepapak awak yang masih kecil tu. Macam mana ni? Cuba tengok, cuba Google. Macam mana nak panjat pokok kelapa? Cuba Google. Macam mana nak ni? Cuba Google. Macam mana dia orang buat kuih? Cuba Google. Macam mana naik basikal? Cuba Google. Dia bukan macam mana naik basikal? Okey, kau pergi turun bawah, keluar kau ambil basikal, cuba kau naik. Dia tak macam tu. Dia cuba kau Google. Dia real life experience tak ada. Itu yang life dia jadi miserable tu. How to become a good student. Lepas tu barai. Pisang. Jangan. Jangan relaykan diri. Jangan perhambakan diri awak dengan Google. Ayat dia. Okay? Right, okay. Kejap lagi sikit. Okay.
So, state based issue, lepas tu guna appropriate word dengan pronunciation, never produce and adopt video punya movie. Ini adalah Islamic punya content lah, dengan Malaysia punya content. Dan don't do pirates, don't copycat, dan juga don't steal others punya works. Okay, create you guys punya own work, make your own punya content, be freedom, and then create you guys punya own channel supaya orang akan boleh subscribe dan sebagainya. Alright, okay. So, habis untuk bahagian chapter copyright. Alright. Okay. So belakang ni ada sedikit lah berkaitan dengan isu-isu yang berlaku dalam kita punya dunia perfilman. Alright. Okay. So end of the chapter. Alright. Any questions? Any questions? Berkaitan dengan copyright issue. Ada persoalan nak tanya? Ada soalan guys? Tak ada. Semua okay? Alright. Okay. Ada soalan? Kita ada 27 orang. Yang masuk kelas ada 22 orang. Okay. Alright. Okay. Boleh kita continue? Saya nak cepat sikit sebab saya nak bagi awak projek. Bila saya nak bagi awak projek nanti, kalau awak tak tahu nak menggunakan ni, susah nanti saya nak cerita dengan awak sikit. Sebab nanti kita akan ada lab test tau. So lab test tu ada nak menggunakan awak punya software. Idin mana Idin? Idin. Allah, Idin tak ada. Idin. Siapa lagi tak ada Sekejap. Ramai tak ada ni. Idin. Lepas tu Afzal tak ada. Okay. Ramai tak ada dalam ni. Okay, tak apa. Azim mana Azim? Azim Aulia. Ke tidur? Tidur ni jamaknya ni. Alright. Okay, tak apa. Right, okay. Oh, ada. Steady Lazim. Alright. Okay. So, saya nak masuk chapter 3. Ini adalah introduction untuk kita punya equipment. Okay. Hari tu kita dah settle chapter 1, history. Chapter 2 ni pasal copyright. So, kita masuk chapter 3 berkaitan dengan equipment yang kita nak pakai apabila kita nak buat shooting. Okay. So, kita akan start kita punya equipment dengan kita punya audio dahulu. Okay. So these are the basic things yang kita kena tahu tentang kita punya audio setup. Okay, every time bila kita nak menghasilkan kita punya video, okay, kita nak buat production, audio adalah memainkan peranan yang penting yang di mana ramai orang malas nak ambil tahu. Malas orang cakap. Siapa? Audio ni adalah satu benda yang kita nampak macam terlampau senang untuk kita nak setup. Tapi sebenarnya audio ni lah satu bahagian yang sangat-sangat susah untuk setup. Okay, sangat susah. Apa? Setiap dia punya tu, dia kena ada precision supaya kita akan dapat a good result dalam kita punya audio. Okay. So dekat dalam sini kita tengok ada jenis-jenis mikrofon. Ada yang tahu jenis mikrofon, ada yang tak tahu. Okay, saya akan terangkan dekat sini lah sample of microphones lah. Okay, the first one kita ada Omni microphone. Kalau tengok Omni microphone ni adalah mikrofon yang paling simple. Okay, senang kita nak guna dan dia ada low sensitivity. Omni ni bermaksud dia satu direction.
single direction, omni, satu sahaja direction. Okey. Kalau pernah pergi karaoke, awak pernah tengok yang orang azan bang tu, yang mikrofon orang duk cakap waktu majlis tu, itu kita panggil sebagai omni microphone. Maksudnya dia akan capture dekat bahagian depan tu sahaja. Jikalau kita pusingkan ke belakang, sound kita takkan capture. That's why dia panggil omni microphone, single direction punya microphone. So ini adalah sampel-sampel gambar of omni microphone. Alright, okay. Yang kedua kita ada cardioid. Okay. Cardioid adalah jenis mikrofon yang dia sangat-sangat sensitif dekat bahagian depan dia tu, okey. Dan normally dia punya mikrofon ni akan digunakan dalam studio untuk kita nak buat voice recording. Okey. Kalau macam for example siapa yang jadi streamer, yang ada gamers tu you guys tahulah kita kena ada yang mikrofon ni. Cardioid mikrofon ni. Okey. Dan dia memang selalunya memang kat studio je lah. Dan kita akan letak kita punya soundproofing punya rooms lah supaya dia akan boleh capture. Dia punya level of dia punya capture dia sangat-sangat sensitif sampai kita tak digalakkan untuk membawa keluar lah untuk kita guna. Okay? Sebab dia sangat-sangat sensitif sampai kadang-kadang bila kita bernafas pun dia boleh record kita punya sound. Okay? Ini adalah cardioid microphone. Yang ketiga adalah shotgun. Okay? Ada kadang-kadang orang panggil dia hypercardioid, ada kadang-kadang orang panggil boom mic, kadang-kadang orang panggil reverse mic, okey. Sebab kenapa panggil reverse mic? Sebab dia panjang macam reverse lah. Senapan patah tu kan. Okey. So that's why dia panggil reverse mic ataupun shotgun. Okey. Macam kita nak tembak, okey. Function shotgun ni adalah dia digunakan untuk kita menangkap sound yang jauh pada jarak yang jauh. Okey, tapi jauh tu tak ada sampai 100 meter tak. Maksudnya jarak antara kamera dengan orang tu agak jauh. Tapi kita masih lagi boleh capture. Selalunya kita gunakan dia ni adalah untuk apabila kita nak tangkap buat video yang dekat konsert dan sebagainya. Okay? Dan dia boleh capture sound. Okay? Dan normally apabila nak buat shooting pun orang banyak pakai yang shotgun ni lah. So, kenapa shotgun ni? Sebab dia senang. Senang nak handle. Alright? Okay? Dan harga dia pun depends lah. Dulu harga mahal mikrofon. 1,000, 2,000. Sekarang dalam puluh-puluh ringgit, kadang-kadang ada RM5. Awak tengok kat kedai-kedai pun dah start jual yang untuk telefon. Okey, yang ada RM5, RM10. Boleh juga digunakan. Cuma kualiti mikrofon tu tidaklah seberapa bagus dengan kualiti mikrofon-mikrofon yang lain lah. Okey. Dan yang terakhir ini sampel dia lah. Yang memang selalu orang gunakan lah, letak kat Camera DSLR ataupun dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir kita ada lavalier ataupun dikenali sebagai clip mic. Ini yang the most common dan memang selalunya orang akan pakai clip mic apabila buat shooting short film. Okey. Okey. Kenapa kena pakai clip mic? Sebab clip mic ni dia punya sound dia sangat-sangat precise. Sangat-sangat precise. Okey, clip mic ni ramai orang kata, "Sir, saya tengok clip mic mahal sampai dekat 1,000 dan sebagainya." Tak, clip mic yang awak tengok mahal tu sebab dia pakai dalam untuk production punya. Untuk macam kita sebenarnya ada clip mic kita sendiri. Okey, ingat tak awak punya ni, awak punya earpiece bila kita beli kita punya telefon tu? Kan awak dapat yang earphone yang percuma tu kan? Itu adalah clip mic. Kan ada mikrofon yang disediakan, itu adalah clip mic sebenarnya. Ramai orang tak tahu. Sebenarnya itu adalah clip mic yang paling murah dan paling terbaik. Kalau untuk telefon lah. Sebab bila kita connect dengan telefon, memang bila awak cakap, suara awak seorang je masuk. Kalau ada kawan awak kat luar tu, kalau dia cuba cakap, dia takkan masuk. Hanya suara awak je masuk. Itu clip mic yang terbaik. That's why kalau perasan kalau you guys pergi tengok kat video dekat YouTube dan sebagainya, ramai vlogger-vlogger dia orang menggunakan clip mic sebagai dia orang punya mikrofon. Sebab satu, dia percuma. Awak beli telefon dah percuma, dapat satu percuma. Dan kedua, senang nak bawa ke mana-mana. Dan dia sangat-sangat murah. Kalau macam putus, awak pergi kedai, RM5, RM10 dah dapat satu yang baru. Okey, itu adalah clip mic yang kita punya headphone tu lah. Ramai orang tak perasan Okey, so ada 4 jenis mikrofon So satu adalah omni, lepas tu kita ada cardioid, kita ada shotgun. Okey. Lepas tu kita ada lavalier ataupun dikenali sebagai clip mic. Okey, clip mic ni saya cerita dengan awak clip mic dia ada 2 jenis. Satu clip mic yang pakai wired, yang macam saya bagi tahu tadi yang kita punya headphone tu lah, ataupun earpiece tu.
Satu lagi adalah wireless. Yang harga dia 1,000 lebih tu yang wireless lah. Yang di mana bila kita pakai, kita boleh letakkan ada transmitter dengan receiver. Selalunya clip mic ni kita gunakan untuk kita nak buat filem aksi dan sebagainya lah. Kalau kita nak jalan jauh dan sebagainya, kita akan pakai clip mic yang wireless. Tapi sekarang ni ada clip mic yang wireless yang murah-murah lah. Dalam 300, 400 dah boleh dapat lah. Dan dia punya kualiti dia sangat-sangat bagus lah. So you guys boleh pergi tengok dekat mana-mana online store. Memang akan ada diorang jual. Okay. So branding dia saya tak nak mention apa-apa branding. You guys boleh tengok. Okay. Tapi mostly yang saya tengok walaupun brand-brand daripada China, walaupun brand daripada China, tapi dia punya clip mic dia memang grade A lah. So you guys boleh pakai. Tak menjadi isu. Okay. Masih lagi boleh beli. Alright. Okay. So ini sampel clip mic yang wireless tu. Kalau tengok yang atas tu dia ada satu transmitter, satu receiver. Dan clip mic tu akan dilekatkan pada baju lah. Selalunya kebanyakannya bila YouTubers buat unboxing. Okay. Selalunya unboxing diorang akan kebanyakannya diorang akan pakai clip mic lah. Okay. Dan interview pun pakai clip mic. Kalau macam malas, awak juga boleh pakai boom mic tadi. Okay. Boom mic ni pun boleh pakai kalau nak buat unboxing dan sebagainya. Tapi bila kita shoot video, always kena ada external microphone. Kita tak boleh rely pada microphone yang memang dah built in dalam kita punya devices, kamera ataupun telefon. Dia tak berapa, bukan kata tak bagus, dia tak berapa nak professional. Okay. Memang sound dia sangat-sangat berbeza. Alright. Okay. So ini sampel-sampel yang mikrofon-mikrofon yang dimountkan pada kamera, dimountkan pada telefon, okey. Dan ini adalah salah satu brand yang memang college memang ada. Tapi since you guys tak pergi datang college, you guys tak boleh tengok benda ni secara real life lah. Okey. So one of it adalah Zoom punya mikrofon. Okey, ini memang kuat famous dan memang ramai orang pakai. Kualiti dia memang terjamin lah. So tak payah cakap lah. Dia studio punya kualiti. So yang ni pun ada, college ada beli yang ni juga. Ini adalah kita panggil voice recorder. So dia guna untuk record kita punya voice. Okay. Dan satu lagi brand adalah brand Shure lah. Shure ni memang jarang juga dekat Malaysia ni orang pakai. Sebab ni adalah memang high end punya. Tak silap saya brand Shure ni dia ada letak dekat kereta Mazda ke apa saya lupa speaker dia. Dia ada speaker, dia buat speaker kan dia letak kat kereta Mazda ke benda. Kan kalau macam for example Boss kan dia letak kat kereta Nissan Skyline R35. Kalau beli Nissan, siapa yang ada beli Nissan Skyline tu dekat dalam kereta tu memang dia dah pre-build Boss punya sistem. Boss ni selalunya company-company mikrofon dan juga speaker ni sekarang ni dia orang dah deal dengan company-company kereta. Okey. Macam Range Rover dalam dia pakai Boss. Kereta apa lagi pakai Boss? Jaguar pakai Boss. Ada certain kereta yang dah start pakai Boss. Nissan dia pakai Boss dan sebagainya lah. That's why harga kereta jadi mahal. Kalau awak tanya macam ni, sir, Ferrari tak pakai speaker ke? Ferrari dia tak pakai speaker. Ferrari dengan Lamborghini tak ada speaker Minta maaf guys Ferrari dengan Lamborghini tak ada speaker. Dia memang tak datangkan speaker sebab dia lebih prefer orang dengar bunyi sound engine dengan exhaust dia daripada dengar radio. Kalau you guys nak berbual speaker boleh, tapi itu adalah additional. Memang tak datang sekali. Alright, okay. So, itu adalah equipment yang besar lah. Okay, maksudnya tadi yang kita discuss ni adalah equipment yang besar lah. Okay, kalau siapa ada, Alhamdulillah, you guys boleh pakai. Kalau tak ada, kita nak tengok yang ni. Mobile equipment. Okay. Kenapa kita tengok mobile equipment? Sebab mobile equipment ni yang di mana dengan keadaan sekarang PKP ni you guys kat dekat rumah, you guys boleh pakai apa yang ada saja. Okay. Dan kita tengok apa yang kita boleh buat lah. So, ini adalah sample of mobile equipment. Sama juga macam tu. Okay. Zoom yang mana kalau macam ni adalah untuk iPhone. Kita boleh cucuk dan kita akan dapat a good quality. Cuma kita kena download apps dia lah. Okay. Satu lagi adalah yang ni. Komika. Okay. RM195. You guys ada mikrofon, you guys boleh cucuk dan you guys akan dapat kualiti dia lah. Saya rasa ada dekat Shopee memang ada jual mikrofon yang macam ni lah. Okay. Memang ada yang murah-murah. Bawah RM100 pun ada sebenarnya. So kalau macam for example siapa yang ada telefon tu dan sebagainya, you guys ada kata for example you guys device untuk record ataupun video you adalah telefon, you guys boleh invest lah untuk salah satu mikrofon ni supaya you guys akan dapat good punya sound dalam you guys punya video recording. Alright. Okay. So far okay. Berkaitan dengan kita punya ni. Equipment, sound equipment, microphone, lepas tu jenis-jenis, okay.
So jadi kalau macam for example siapa yang tak cukup, tak ada equipment tu jangan risau, awak boleh pakai je apa yang ada dulu. Okey, tapi jikalau siapa yang boleh ada invest boleh invest, you guys boleh pergi kat online store, kat Shopee ke Lazada, you guys tengok memang ada apa sedikit lah yang diorang jual dekat sana dengan harga lebih murah lah. Okey. Alright, okey, boleh. Boleh kita continue lagi sikit. Alright. Okey. Okey, lepas kita tengok equipment, kita nak tengok kita punya jenis-jenis file type lah. Okey. Okey, dalam kita punya sound ada kita jenis-jenis file types. Okey, ada banyak. Tapi saya nak fokuskan 5 yang paling teratas sekali lah, yang the most common orang guna nowadays. Okey. So the first one adalah .aiff. Okey, yang ni adalah dia punya file untuk Apple punya software ataupun Apple punya sistem. Kalau kita menggunakan GarageBand, dia punya file dia akan jadi .aiff. Okey. Audio interchange Apple interchange file format. Okey. Dia menggunakan di sekarang punya format lah. Okey. Yang kedua kita ada AAC, Advanced Audio Coding. Alright, ini adalah untuk PC ataupun untuk Windows punya lah. Okey. Yang ketiga secara standardnya kita ada MP3 iaitu MPEG Motion Picture Expert Group, tapi layer yang ketiga iaitu layer audio. Okey, yang di mana the most common nowadays orang pakai untuk MP3. Sebab apa MP3 ni ke mana orang pakai? Sebab dia boleh dimainkan di mana-mana OS. Mac OS pun dia boleh main, dekat atas Windows OS pun dia boleh main. So tak menjadi isu apabila kita menggunakan MP3. Okey. Yang keempat kita ada Wave. Okay, the most commonly kita gunakan untuk PC. Yang Wave ni sebenarnya jarang orang pakai, tapi Wave ni awak boleh guna jika awak nak preserve dia punya quality. Okay, maksudnya dia akan bagi awak raw file untuk Wave ni. Dia memang bagi betul-betul raw file. Jadi awak takkan hilang lah dia punya quality kalau kita pakai Wave. Alright, okay. Dan last kali kita ada WMA iaitu Windows Media Audio Format yang di mana digunakan secara digital lah oleh Microsoft. Okay. So ada 5 kat sini. WMA, WAV, MP3, AAC dan juga AIFF. Kelima-lima ni adalah the most common yang mana kalau kita pergi save dekat kita punya sound software tu, memang inilah yang dia akan bagi option. Ada setengah dia bagi, tapi ada setengah dia tak bagi. So depends pada apa software yang awak pakai. Alright, okay? Itu sahaja untuk kita punya chapter 3 minggu ni. Equipment. Equipment untuk audio dan juga jenis-jenis file types. Alright, okay? So far ada soalan berkaitan dengan kita punya file types yang kita discuss tadi? Semua okay? Alright, alright. Okay, ada soalan tak? Alright. Okay, nanti saya akan post yang chapter ni kat dalam kita punya Google Classroom. Okay. So untuk hari Khamis nanti, right, untuk hari Khamis nanti, sekejap saya check. Untuk hari Khamis nanti saya nak discuss dengan you berkaitan dengan you guys punya final project. Okay. Discuss untuk punya final project. Okay. Nanti saya akan tengok untuk discuss punya final project dan lepas tu tak apa, saya discuss untuk final project dan juga lab test 1. Alright, okay, untuk lab test 1. Okay. Yang untuk yang task tadi tu, yang kita punya copyright issues tu, nanti saya dah cakap, patutnya bila saya dah return balik pada you guys boleh return balik, hantar balik pada saya. Sebab ada lagi yang missing kat sini Jabbar pun post balik kat private comment. Patutnya tu sebab bila tu saya tak boleh graded tau. Jabbar, Itisham, Adrin, Izul Hakam, Idin, Haikal. Okay. Alright, okay, tak apa. Kejap lagi saya akan betulkan. Nanti you guys tengok balik time by time always check, tengok kat balik yang mana awak punya jawapan tu nak kena add on. You guys patut nanti dia akan ada satu button untuk kita hantar balik. Okay. So you guys check balik. Nanti time by time check balik. Yang mana dah ada jawapan tu terus hantar. Alright, okay.
Right, kalau tak ada apa, saya rasa itu saja kelas untuk kita punya minggu ni. So always check. Nanti kan saya akan sediakan link-link untuk daripada YouTube dan juga references berkaitan dengan copyright dan juga kita punya equipment yang you guys boleh tengok lah. Ada macam-macam equipment. Saya tak nak spesifikkan pada benda. Kalau mana-mana yang tahu macam mana nak shoot menggunakan equipment audio yang ada, you guys boleh menggunakan shoot audio ada. Dan minggu depan kita akan cover bab video. Macam mana nak shoot video. Alright, okay. Dan lepas tu saya akan cover macam mana kita nak shoot, macam mana kita nak buat screen capture untuk awak punya game. Sebab awak akan combine dengan game kan. So saya akan ajar macam mana nak screen capture dan betul lepas kita akan continue macam mana edit kita punya video dalam kita punya video punya software. Alright, okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ni. Alright, okay. Hopefully that kita akan jumpa balik pada hari Khamis nanti. Alright, okay. Kalau tak apa, itu saja. Thank you guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Sama. Alright. Semua tidur lagi ni. Tidur. 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 Ramai tidur.